محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قد مرمت عن الموت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hadirin sekalian, kita mula surah Al-Jathiyah. Lepas pada surah Al-Ahqaf, kita masuk surah baru hari ini, surah Al-Jathiyah, lepas pada surah Al-Ahqaf. Ala kat atas sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. حاميم. Tanzilul kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Penurunan kitab ini, Quran ini daripada Allah yang maha gagah dan maha bijak. Inna fis samawati wal ardi la ayatil mu'minin. Sesungguhnya dalam 7 petala langit dan bumi terlalu banyak tanda-tanda yang membawa pada makrifatku untuk orang mukmin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbah. Juga pada kejadian sendiri manusia, dan juga pada kejadian binatang-binatang yang bertaburan di muka bumi ini, ayatul liqaumi yuqinun. Memang mempunyai tanda-tanda yang jelas tentang kekuasaan aku, tentang kebijaksanaan aku, tentang kepandaian aku, tapi liqaumi yuqinun, untuk orang-orang yang yakin. Waqtilafil laili wan nahar وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بالأرض بعد موتها آيات وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Begitu juga tentang pertukaran malam dan siang. Begitu juga segala benda makhluk yang diturunkan oleh Allah dari langit, hujannya, cahayanya, oksigen dan sebagainya, min rizqin, daripada rezekimu, fa ahya bil arda ba'da mautiha. Lalu bumi yang kering kontang ini dapat hidup balik semula lepas pada matinya, lepas pada keringnya. Wa tasrifir riyah, dan juga menukar-nukarkan angin. Ayatun, juga menjadi tanda-tanda yang begitu banyak, jelas, liqaumi ya'qilun, untuk orang yang berakal, berfikiran. Subhanallahul azim. Para hadirin sekalian, ayat yang kita baca ni awal surah Al-Jathiyah. Sikit lagi kita bertemu dengan Jasih, perkataan Al-Jasiyah. Jasiyah maknanya melutut. Jasa yajthu jusuwan, maknanya melutut. Selalu sangat dalam Quran ini, boleh kata ke tiap-tiap surah ada saja sebut masalah kiamat. Kiamat ini bukan sekadar pengetahuan dalam Quran, tidak, barang akan berlaku. Al-Qiyamah pun dia panggil, Al-Jathiyah pun dia panggil, At-Tammah pun dia panggil, Al-Haqqah pun dia panggil, Yaumiddin pun disebut, Yaumul Fasli pun disebut. Lebih kurang 40 nama yang diberi oleh Allah tentang kiamat, supaya manusia benar-benar sedar dan yakin satu hari nanti lepas pada kita mati akan hidup balik. Dan bila hidup balik, tak balik kampung dah kitanya, khusus hidup ni untuk dibalas. Ayat apa ni, surah ni Al-Jathiyah, diberi nama kiamat ni, hari kiamat, hari orang melutut dengan lutut, atas lutut. Allahu Akbar. Hari kiamat bukan saja kita boleh duduk, boleh bangun. Orang terlalu ramai,
Bukan sehari dua duduk di hari kiamat. Beribu tahun. Nak pesah masalah ni memakan masa beribu-ribu tahun. Ada ayat lain al-fasanatin khamsimi'ati al-fasanin, ada ayat 1000, ada ayat 500,000 tahun duduk di kiamat, duduk pada mahsyar. Satu daripada cara duduk ialah duduk supaya kita duduk tayak, tapi duduk tayak ni kita duduk molek. Cuma kita apa kaki kita letak punggung tayak. Tapi hari kiamat ni nak duduk kita tak boleh. Kerana boleh jadi panah bumi kau, kerana berduri kau berapa, maka orang nak bangun lenguh, nak duduk tak boleh. Ya tak ya pakai diri kaki duduk congok tu kat atas lutut. Ni gambaran-gambaran ni boleh menimbulkan rasa gerung, rasa serit manusia di muka dunia ni untuk melawan Allah Subhanahu Taala. Kerana kitanya tak sudah dengan hidup, mesti mati. Kalau kita ada ubat untuk tahan tua boleh. Untuk awet orang panggil lah ni makan ubat ni tahan tua. Lepas pada tua tu mati juga. Nak cari ubat tak mati tak boleh. Kerana kuasa Allah Ta'ala dah. Yuhyi wa yumit. Dia hidup orang, dia mati orang. Lepas pada mati tu kita masuk dalam kubur seorang diri. Tak ada saing, tak ada anak bini, tak ada berah ketah, tak ada pitih mah, tak ada gelaran datuk, tok guru, tung tanting, semua tak ada berlaku. Adanya kita sebatang kara. Hak boleh teman kita dalam kubur ialah amalan baik kita. Segala aktiviti baik kita di muka dunia ni, hak tu teman kita dalam kubur. Baik tak baik tu bukan pandai-pandai kita dak. Baik tak baik ni ukuran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata hak ni molek atas dunia, kena buat. Walaupun kita puasa wuduh. Wuduh Tuhan kata barang-barang dosa, barang tak baik, kita kena tinggal walaupun kita puasa molek. Jadi kita turu Allah Ta'ala siang malam pagi petang, hak dia suruh pun turu kita buat, hak dia larang pun kita turu kita tinggal. Ini kita panggil kita berabdi kepada Allah. Tanda kita jadi hamba Tuhan, ikut musuh ya Allah aku nak buat, baik masalah akidah ke, masalah ibadat ke, masalah ekonomi ke, masalah sosial ke, masalah berapa turu ni kita panggil aku jadi hamba-Mu. Tidak jadi hamba syaitan, tidak jadi hamba nafsu, tidak jadi hamba dunia, tidak jadi hamba mata, tidur sepenuh mata, dak. Satu. Yang kedua para hadirin semua, belum daripada kita masuk surah baru, coba kita sila balik ujung surah yang kita baca nama 2-3 bulan lepas, iaitu surah Al-Aqaf. Al-Aqaf nama bagi kawasan tertentu di tanah tinggi kata sungai di Yaman. Ujung surah minggu lepas, surah Al-Aqaf, Allah Ta'ala cerita bagaimana sepasukan jin meraung seluruh dunia jumpa dengan Nabi duduk tengah semayang malam. Dia semayang malam tu bila kita semayang, Nabi semayang, dia baca Quran. Jadi bila jin lalu kot ni jumpa orang dia baca Quran, dia dengar. Dan bila sampai situ, qalu amsitu, tuan-tuan semua duduk diam molek. Kata ketua dia ni, amsitu, duduk diam molek. Sudah diam molek, sudah habis Nabi kita baca wallau ila qaumin mutirin. Orang ni balik kampung dengan keadaan bawa mesej ya izar. Balik kampung dengar apa ni, bawa satu mesej, satu mesej kita panggil satu bawakan balik kampung dengan tujuannya royak kat kampung di pokok jin ni balik munzirin, apa nama ni, memberi ingatan kepada dia. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri waktu mula-mula dia berceramah di Mekah ialah ceramah di Bukit Safa. Bukit Safa tempat kita pergi tawaf lah ni tu, Sa'i lah ni tu, situ tempat mula-mula Nabi ceramah. Dia mau sebut sama bila kita pergi ke Mekah, sama ada buat haji ke, buat umrah ke, siapa di Bukit Safa tu jangan semata-mata kira nak Sa'i dah. Ingat balik benda yang berlaku tunggu 1000 tahun dulu. Ni dah tempat Nabi aku berceramah. Ceramah pada keluarga dia, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani itu, Bani ini. Dalam ceramah dia tu apa namanya, inni muzirul lakum bani yadai azabin syadid, fa inni muzirul lakum bani yadai azabin syadid. Ini satu getusan daripada ucapan Nabi. Dia kata tuan-tuan semua, tuan-tuan kenal ke tak saya? Semua jawab kenal. Al-Karim, Nul Karim, Nul Karim. Mu ni orang baik, pok mu orang baik, nenek mu orang baik, ketua ni orang baik berlaku. Baik. So, yang keduanya Nabi tanya lagi. Kalau hamba kata di belakang bukit ni ada pasukan peropok nak mari meropok. Bukit Mekah, Bukit Safa ni tanah haram. Jahil-jahil orang Arab pun kalau sebut kata tanah Mekah, dia tidak buatkan nak meropok, menyamudak. Itu kehormatan yang telah masuk dalam hati orang Arab yang beratus tahun hari itu, 1000 tahun hari itu, kehormatan tanah Mekah.
Tetapi bila Muhammad Abdullah kata belakang bukit ni ada pokok, saya kena percaya. Kerana Muhammad ni kecil tak aja tahu. Walaupun benda yang dia sebut bahawa ada pokok belakang bukit ni benda yang payah kita nak fikir orang jahat-jahat Arab pun tak mari pokok Mekah. Tapi dah Muhammad kata bahawa belakang bukit ni ada pasukan pokok nak ngopok kita kena percaya. Sampai begitu kepercayaan peribadi yang diberi oleh orang Mekah. Ketika itu tidak Islam lagi lah pada Nabi Muhammad. Baik, bila Nabi kita pegang poin ni molek, ada kata ginilah dia tuan-tuan percaya saya siapa kau pergi kat saya sebut belakang bukit ada pokok percaya juga walaupun benda ni payah nak fikir. Fa inni mudhirul lakum baina yaday adzabin. Saya ni mari atas dunia ni untuk nak beritahu pada tuan-tuan semua depan kita ni ada neraka. Sebut kata ada neraka tu artinya agama. Dia sebut kata Muhammad Nabi lah ni, neraka ni kerja Nabi, bukan kerja profesor, bukan kerja ahli sains pada. Tabban laka. Supah lalu. Apa nama? Ali hadza jama'tumuna. Tabban laka ya Muhammad. Ali hadza jama'tumuna. Celakamu ya Muhammad. Nak raya hak ni kamu kerah kami. Aku tinggal kerja buat di rumah, tinggal anak bini di rumah mari sini nak dengar ceramahmu. Tiba-tiba mu nak raya mu ni Nabi. Celakamu. Tak kena dengan Abu Jahal, tak kena dengan Abu Lahab, tak kena dengan Abu Sufyan gapo ni. Nabi Muhammad kena supah di bukit Safa tu lah. Nak royak ni para hadis sejak di zaman Nabi pas kala ni pas kiamat ada orang masih lagi bertuhan kepada hawa nafsu. Tak kena kehendak nafsu aku, tolak. Walaupun belah mana Tuhan kata pun tolak. Sejak zaman Nabi pas kala ni. Pas kala ni kita orang Melayu ramai tolak Islam ambil kebangsaan. Tolak Islam ambil kebangsaan. Siapa dia ajar kita tolak Islam agama Tuhan ambil bangsa siapa dia ajar. Kalau tidak kerana kita ni anyuk ikut orang putih, ikut orang Eropah, ikut Mak Saleh apa semua sekali. Kita berasa Nabi Muhammad ni orang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 yang orang Eropah. Ini para hadis semua perkara-perkara yang disebut sekali hari ni sebelum daripada kita masuk surah baru ni kita ingat balik bahawa puak-puak jin bila dengar Nabi kita baca Quran dalam semayang ya, dia balik kampung mungdirin, bawa berita-berita yang menggerungkan masa depan kita. Itu neraka kelak. Jadi atas dunia ni kita nak makan gapo, nak kaya banyak mana gapo, boleh tak ada apa. Tapi ingat depan kita ada neraka. Tak kena kehendak Tuhan, walaupun kita kaya belah mana, walaupun kita bijak belah mana, pakat tinggi belah mana, tak kena kehendak Tuhan, tetap masuk neraka. Tak ada siapa dia boleh sekat kerja Tuhan, tak ada siapa dia boleh ubah suai Quran. Ini perkara yang perlu kita ingat. Setara jin lagi disanggup buat lagu tu. Ini kita manusia. Ya tugas kita ialah menjadi hamba Allah Ta'ala, lebih lagi mustahak kita dengar Quran, termasuk depan kita ada syurga, ada neraka. Turut kalau Allah Ta'ala belah mana orang marah, belah mana tak setuju sekalipun, syurga. Tak turut kalau Allah Ta'ala walau bagaimana besar sekalipun, neraka. Jin lagi boleh terima, ini manusia lebih mulia pada jin, tentu lebih lagi. Satu, yang keduanya akhir sekali Tuhan sebut fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Ya Muhammad, sabarlah. Sabar mula tu jenuh untuk peti kita penambah ni. Di bermakna sabar ni tebal. Fasbir tebal dak ok. Bahasa Melayu tebal. Fasbir sabarlah mak tebal lah. Ok. Hak mana tebal ni pandai-pandai kita Melayu. Bila kita sabar kita tebal. Tebal. Ok. Ok juga. Ok senapah. Ok senapah lah Arab. Quran panggil sabar. Orang Kelantan panggil ok. Orang tidak Kelantan payah nak panggil ok enggak boleh nak tulis payah. Ini bahasa Kelantan begitu. Fasbir tolak ok lah ya Muhammad. Kama sabar ulul azmi, sebagaimana sabarnya nabi-nabi yang bertaraf ulul azmi minar rasul. Wala tastajil lahum. Yang kedua ya Muhammad, tak usah lamun minta tu azab cepat-cepat untuk orang itu. Nabi ni orang tidak malaikat. Ada masa dia semangat gagah, ada masa dia semangat lemah. Jadi bila mari semangat lemah nak berlawan dengan musuh ni, ya Allah tolong buat sebagaimana Nabi Nuh lah. Aku ni Nabi, dulu pada aku ada Nabi Nuh. Nabi Nuh lagi tak tahan. Nabi Nuh umur dia 950 tahun. Kita nak ambil umur 95 tahun payah. Tapi zaman Nabi Nuh tu dia boleh hidup 950 tahun. Quran sendiri sebut tu. Allah bisafim al-fasantin illa qasim. Jadi Nabi Nuh akhir sekali doa mai ajak minta turun bala. Dia turun bala kan. Dapur dia tempat duk masak nasi tu, tempat duk goreng ikan, tempat duk masak nasi, tempat buat kuih tu. Dapur tu wafarat tanur. Dapur tu menggelegak tu air. Campur dengan air dari langit,
berekir dengan air dapur, akhir sekalinya dunia ni lemah habis. Tufan Nabi Nuh kita panggil. Jadi Nabi ingat satu masa hari itu dunia ni lemah, dunia terselam kerana tufan Nabi Nuh. Dasar pada Nabi Nuh tak cakap cara dengan puak ni, macam-macam perkara. Cara terang pun Nabi berdakwah, cara sulit pun Nabi pergi jumpa dari rumah ke rumah, tapi tak dengar kata juga. Akhir sekali, ya Allah tolong mampu-mampu lah. Selagi orang ni hidup, lagu tu lah mau siap pada ni. Kalau orang ni hidup, dia beranak kafir, cucu dia cucu kafir, jadi pada dia perang manusia kafir, baik mampu-mampu nak kita lebih. Maka memang mustajab semua doa Nabi Nuh. Akhir sekali tufan Nabi Nuh berlaku. Nabi kita Muhammad pun berasa nak lagu tu juga, tapi Tuhan kata wala tastajil lahum, ya Muhammad, tak usah minta balas secara cepat, pandailah aku buatnya. Mudah-mudahan hak tak mati tu hak tak turut masa muda ni, biar dia masa tua tu. Ataupun kadang-kadang dia cerita turut, tapi anak dia hak dalam kandungan lagi akan turut, cucu dia ke apa. Itu macam-macam maslahat lah. Yang pentingnya kita daripada hadis semua, kita boleh berdoa, tak ada apa. Nak berdoa supaya buka pintu hati dia ke, buka. Atau bukan ya Allah tu lah buka pintu hati, ataupun tu hidayah kau, laknat kau, mudah-mudahan orang tu sedar. Sebab tu dalam doa kita, Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Dalam banyak-banyak doa Nabi, Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim, iaitu Tuhan lipat balik segala rancangan jahat nak atas kepala mereka sendiri. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, iaitu Tuhan lepas anjing-anjingmu dari langit bumi, lepas dia kekoh kau, biar berapa ganggu dia, kau ikut kuilah. Dia pagi tadi bila kita sembahyang subuh, kita berdoa berdiri lah. Kita bagi, kita panggil kunut. Dalam banyak-banyak kunut ni, kita baca berapa dia? Waqina birahmatika syarra ma qadait. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Qina perkataan yang amal. Waqa, yaqi, qil. Waqa makna pelihara, wiqayah, kawal. Ya Allah, kawalah kami birahmatika, betul-betul melalui kesian belahmu, syarra ma qadait, keburukan yang kamu turun dari langit. Sebanyak mana keburukan yang turun dari langit ni pada manusia ni, minta maaf lah, jangan bikin apa-apa aku. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Lepas tu ujung tu kita baca lagi doa. Allahumma salli Islam wa sallim alaihi laka farqan anda akan adil. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Itu banyak-banyak doa yang kita banyak qunut nazilah. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man ada. Doa ni panjang. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin sebuah hadis tulis Imam Nawawi dan mendapat tambuh seluruh dunia. Riyadhus Salihin. Riyadh maknanya taman. Salih makna orang salih. Taman orang salih. Bagaimana rumah kita ada taman, tertanam bunga lapasu, tak kepala tidur nak suruh oksigen dia keluar. Maka taman-taman orang salih ialah Riyadhus Salihin. Hadis Riyadhus Salihin. Dalam tu dia sebut doa Nabi. Doa Nabi panjang, termasuklah Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man ada. Ya Allah, tolong balas bela kami terhadap orang yang hanya pada kami. Wansurna ala man ada, tolong kami terhadap orang melawan kami. Coba baca beramai-ramai. Allahumma ja'al tha'rana, Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Makna dia, hey Tuhan, tolong balas bela terhadap orang zalim pada kami. Kita di Kelantan ni hak tentunya kita ada telaga minyak. Allah Ta'ala buat juta tahun hari tu lagi, pilih telaga ni duduk di bumi Kelantan. Taknya beri pitih kita, tak beri. Maka dia kau berapa tak tahulah. Jadi orang ni orang zalim, jahat. Kita doa, kita minta, kita bawa kes mahkamah, tapi sampai pagi ni tak beri lagi ni. Walaupun terang dia beri, terang ni puak-puak dia. Kita ni tidak puak dia, orang Melayu juga, tapi tidak puak dia je. Puak dia, puak kita ni dikira lagu mana? Dikira lagu mana? Kita berjuang Islam, puak Nabi Muhammad, mu tolak Islam. Jadi mana baik jadi puak aku dengan jadi puakmu. Bila kita balas dengan orang, kita nak duduk balik mana? Kita duduk balik orang gagah. Puan anak kita balas sama diri, anak kita balas dengan budak-budak lain. Bila dia buat tak tahan, bila dia mikir, dia pergi cari abang dia, dia pergi cari ayah dia pergi cari pok saudara dia. Kaedah manusia sejak kecil lagi bila balas dengan orang, dia pergi cari hak gagah. Dalam dunia ni siapa dia hak gagah? Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad ni duta Tuhan, dia cakap Allah, dia ni rapat dengan Tuhan, rapat dengan malaikat. Maka pada orang yang nyanyi pada kita, tak apa, nyanyi lagi lah. Dia mau mati,
Kawan mati dia mau mampu betul ya. Tak ada orang yang tadi gagah siapa tak mati dia tak ada. Fikir begini insya-Allah mustajab doa kita, Tuhan buka pintu hati dia supaya dia balik. Beri harta kita, bukan kita nak harta dia. Harta kita 1 sen dia tak mau. Kita nak harta kita walaupun setengah sen dia harta aku nak. Itu dia kaedah kita orang Islam ni begitu. Jadi para hadirin semua, wala tastajil lahum, jangan minta cepat sangat turun bala atas mereka. Jangan cepat sangat. Minta tu minta tapi jangan cepat. Jadi kita suruh pada Ta'ala lah, Allahumma ja'alna sa'rana ala man zalama, ya Allah tolong balas bela kami terhadap awaknya pada kami. Nak petani lalu kau nak pagi esok tersuruh padamu lah. Pasal pembelaan tetap kami minta supaya mu bela kami. Wala apa nak waja'alna wansurna ala man adan, tolonglah kami terhadap orang melawan kami. Kita bawa Islam. Dia baru 2-3 hari baru kemarin dulu tu Ambus sebut Kelantan akan buat stadium. Tengok malam tu bersosok-sosok orang ramai nak masuk tak boleh, stadium sepi, kereta lagi, motosikal tak ada letak. Paksa kita buat stadium. Tapi stadium yang kita akan buat di Bukit Merah Pasir Putih ni, stadium campur dengan masjid. Orang lain buat masjid, kita buat. Orang lain buat stadium, tak stadium, tapi biar ada benda lain orang lain buat dengan kita, iaitu stadium campur dengan masjid. Dan masjid yang sebut jangan buat suku, jangan buat masjid situ bawah panai atas stadium bawah semayang. Tak. Amal nak tengok stadium sekali dengan tempat duduk, supaya orang bangun tempat duduk pergi semayang lagi. Jadi masjid ni amal nak daripada muhandis, daripada apa kita panggil ni, muhandis ni berapa kita panggil, mereka betul lah apa ni, arkitek muhandis, Arab panggil muhandis. Kita nak suruh muhandis buat masjid, ia sekadar muat 10 orang, 20 orang, 30 orang setempat. Jadi seluruh stadium tu biar ada 10-15 tempat untuk semayang. Bangun daripada kursi pergi semayang dekat tu. Dan insya-Allah kalau amal panjang perhadi semua bila siap malam, amal nak pergi semayang di stadium ni, amal nak minta kapten kapak, kapten bola dia. Jadi tu imam, amal jadi makmum. Tu dia dulu. Dia kapten bola, dia juga biar tu amal. Kapten ke, goli ke, back ke, sayap, wing ke, semua sekali. Tak ada apa itu. Dia ada kelainan daripada kita melihat orang lain. Nabi kita Muhammad SAW bila sampai di Madinah, banyak gagasan-gagasan yang dia buat. Termasuk dah al-mu'akhah. Dia sampai di Madinah, dia buat gagasan al-mu'akhah. Mu'akhah maknanya mempersaudarakan orang Mekah baru mari, tak ada adik-beradik, tak ada rumah tangga ni, bersaudara dengan orang Madinah. Ada rumah tangga dah, ada bini cukup dekat dah. Ini benda yang Nabi buat, tak ada lah Quran. Tapi Nabi sebagai seorang Nabi, dia ambil ruh Quran, kita panggil maqasid syariah ni, dia buat gagasan al-mu'akhah. Dia menyebabkan orang Mekah mari daripada Mekah ke Madinah, kita panggil muhajirin ni, tidak berasa dagang dia di Madinah. Kerana itu rumah aku, rumah abang aku. Siapa dia abang aku ni? Orang Madinah, ia telah dipersaudarakan oleh Nabi kita Muhammad dengan orang dia. Menyebabkan peringkat pertamanya, orang Madinah mati, boleh ambil saka orang Mekah. Orang Mekah mati, orang Madinah boleh ambil saka. Nah, peringkat pertama. Apa begitu? Nah, ini gagasan yang Nabi kita buat bagi menyatu padukan masyarakat. Jadi kepada orang tolak Islam, kerana masyarakat Islam ni pecah belah berapa, orang ni orang tak reti, orang tak mengaji Quran, orang mengaji yes no alright thank you, itu dia retinya. Tak ada benda lain. Hak ni jadi pemimpin kita, pemimpin warna lagu ni. Kita bila kita lantik orang jadi pemimpin kita, biar pemimpin kita duduk dunia pakai akhirat. Jangan pemimpin sekat jalan. Kita nak cari driver di Kuala Lumpur, cari driver ia hanya tahu jalan sekat Gua Musen ya. Dari Kuala Lumpur tak boleh. Driver berapa dah pun. Aku nak Kuala Lumpur. Apa ya buti Gua Musen? Buti Gua Musen boleh, tapi jangan duk galik dengan orang jual ikan keloh ke, jual buah salak ke apa. Tak boleh. Nak buti sekejap boleh. Gua Musen, tapi jangan galik sampai kau pergi tinggal Kuala Lumpur. Galik dengan orang yang jual ikan keloh, galik dia jual buah durian dan apa. Tak boleh. Kita driver kita biar apa ke akhirat. Kalau driver sekat lebah kubur ya, banyak lagi orang lain yang boleh ke akhirat. Orang yang tentu boleh bawa ke kita Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad walaupun mati tengah 1000 tahun dia tinggal Quran, dia tinggal hadis. Ini bagai tetap. Terdoalah kalau Allah bila Allah buka pintu hati manusia. Allahumma ya faliqal habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yarzuqu man yasha' bighayri hisab. Hei Tuhan, ia boleh memecahkan segala kulit padi yang kerah, kulitnya yang begitu kerah, waktu bit mata, waktu bit benih daun apa. Tolong buka pintu hati manusia keras benda termasuk ajaran ilmu dalam hati mereka. Allahumma amin. Itu para hadirin semua, apa ni khulasah daripada ayat Al-Ahqaf minggu lepas. Dan akhir sekali Allah Ta'ala bawa cerita jin turut Quran, maka kita yang lebih mustahak turut Quran sebab dia elok ke jin kita tidak ada. Para hadirin semua termasuk dalam
soalan hukum baru Al-Jasiyah. Hamim. 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 Ha campur dengan mim. Ada setepat-tepat tu alif lam mim. Alif lam mim. Dia sebagaimana nama sebut minggu lepas, iaitu Nabi kita ummi. Nabi Muhammad ni kita panggil ummiyun. Ummun makna mak. Ummiyun makna orang biasa duduk dengan mak. Mak pula mak 3,000 tahun gitu. Dia reti berapa? Kalau kita kampung lah ni, kalau anak duduk gata dengan mak semua pun apa nama ni, pengetahuan dia apa ni kurang. Kerana mak kerja dia jaga rumah, jaga berapa semua sekali. Maka Nabi Muhammad zaman itu zaman sekolah tak ada, jangan apa tak ada, makin lagi tak pandai apa sekali. Tiba-tiba dengan keadaan Arab zaman lagi tak ada sekolah, tak boleh baca. Nabi Muhammad pun duduk sekali dengan mak, tiba-tiba dia boleh baca. Termasuk dia boleh sebut hamim. Ha. Orang kampung yang buta huruf. Kita kata orang kampung. Orang Melayu ke, Cina buta huruf ke, Arab buta huruf ke, Inggeris buta huruf ke, dia hanya boleh menyebut. Orang kampung yang buta huruf ni, kecek Melayu boleh. Tapi dia nak menyebut alif, bata, ha, tak boleh. Kerana dia buta huruf. Coba orang buta huruf kampung yang tak rajin mengaji ni, buat pergi ke dia, surat. Hak ni huruf apa pakcik? Dia kata, aku tak boleh baca. Hak ni cacan potian ni, apa dia? Tak, aku tak disebut. Kerana orang yang buta huruf, dia hanya boleh cakap. Tapi tak boleh menyebut huruf. Mungkin dia tak reti. Nabi Muhammad SAW dia ummi, tapi dia boleh sebut ha, mim, kaf, ha, ya, ain, sin, qaf. Ini satu benda pelik yang menyebabkan orang kafir Mekah lawan Nabi lah. Mana Muhammad kecep lagu ni. Apa kau fikir perhatian semua? Alif lam mim. Alif lam mim. Ada tempat-tempat tu orang baca alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa, alam nasrah ni alif lam mim juga. Tapi hak ni Nabi baca alam. Hak alif lam mim tu dia sebut alif lam mim. Hak sebut pak alif lam mim, Nabi sebut alif lam mim. Hak tempat sebut alam, Nabi sebut alam. Lah mana mu tak reti baca tapi alif lam mim yang sama, hak ni membaca alif lam mim, hak ni membaca alam. Alam nasrah laka sadrak, alam juga. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, alam juga. Alam yaj'al kaidahum fi, alam juga. Ini benda-benda gini yang menyebabkan orang Mekah tu jadi hak melawan lah. Hak terbuka pintu hati juga mudahlah. Betul Muhammad Nabi semati. Dia tak reti baca, tapi tepat alif lam mim, dia baca alam, alif lam mim juga. Hak baca alif lam mim, dia baca alif lam mim. Sah dah budak ni bukan sebagai orang ni. Sah dah dia ni Nabi. Allah Taala buat turun dari langit, Jibril ajar dia. Hak ni kena baca alam walaupun alif lam mim, hak ni kena baca alif lam mim walaupun alif lam mim sama. Ini benda-benda begini yang menyebabkan orang hak hati dia terbuka, terima lalu. Belah mana nak buat, belah mana buat macam Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni satu Arab Mekah. Hamba bawa nama cucu hamba seorang nama Mus'ab. Mus'ab ni anak orang kaya. A'taru ahli Makkah. A'taru fityan Makkah. Tanda Mus'ab ni kaya, pakaian dia agak mahal, dia bang sedap. Dia orang Mekah ni jam hari tu lagi pak lala ni pun suka guna kita panggil minyak atar, bau sedap. Jadi Mus'ab ni di antara pemuda Mekah yang paling bau sedap. Kaya. Dia ni masuk Islam. Terima Nabi Muhammad. Dia orang kaya, anak seorang tak ada lala, jatuh positif, tina positif. Mak dia marah. Bapa Mus'ab masuk Islam, malulah aku. Sepatutnya mu ni tu mak muka aku ni mak mu tu aku sepatutnya muka aku mak mu. Tiba-tiba mu tu Muhammad boleh berapa Muhammad? Anak yatim, pak tak ada. Pak dia mati kecil lagi Nabi Muhammad bin Abdullah. Mak dia mati kecil juga. Bila dia boleh kaki, mak dia mati. Lepas tu kaya kami beri rok dengan ambil upakan kaya beri pas jadi jual tokai Siti Khadijah. Boleh berapa? Dia kata hamba mak, kalau mak ni ada 100, mak dia kata aku tak saya makan, aku nak muguk ni bukan cerita baru, cerita lama. Aku nak buku, tak saya makan, tak saya minum. Sehari, 2 hari, 3 hari goyak Mus'ab, mak mu nampak letih benar, tak makan minum ke buat nama. Dia pergi jumpa mak dia. Dia kata mak, kalau mak ni ada 100 karung nyawa, sehari sekarung,
tinggal sekarang lagi kata dia mu amo tak tahu juga mu amo ulang sekali mu amo tak tahu mu amo tu benar sebenar benar masuk akal. Kalau mu ni ada 100 karung nyawa, sehari yang mu tak makan hilang sekarang, 2 hari tak makan hilang sekarang, masuk 3 hari hilang sebab sekarang, pucat kau pucat, tinggal sekarang lagi mu amo tak tahu juga mu nak mati ikut mu. Akhirnya mu dia tu dia ini cerita panjang. Nabi lantik dia jadi guru Quran. Nabi lantik dia jadi guru Quran di Madinah. Guru Quran. Jadi kita ni bila lantik jadi guru Quran, orang kampung ajar anak dia mai rumah kita ngaji Quran, kita kena ingat ini satu jawatan yang asalnya Nabi Muhammad lantik. Mus'ab bin Umair nurung pas kita boleh sebut alhamdulillah. Dia mau nak wi zakat ke nak wi gapo ikut demo. Tapi kawan ajar anak demo Quran ni, kawan ajar benda hok mari langit melalui lidah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad belum pada mati dia lantik satu orang namanya Mus'ab bin Umair. Ingat perhal ni semua. Jadi kesimpulannya gini ialah jadi Hamim. Kalau kita kaji semula Quran, tiap-tiap surah yang pala dia huruf muqatta'ah, alif lam mim kaf ha ya ain sad ka ain sin qaf ha mim gini. Lepas pada tu dia cerita mengenai kitab. Tanzilul kitab minallah al-aziz al-hakim. Muhammad wayak beritahu pada kitab hak mu baca kat tempat Quran ni. Quran pergi ke India pun orang India panggil Quran. Pergi ke London pun orang Inggeris masuk Islam panggil Quran. Pergi ke Jepun pun Jepun Islam dia panggil Quran. Quran pun dia panggil kitab dia panggil. Quran ni makna baca. Quran mana baca. Jadi tiap-tiap orang yang ada Quran, pesen dia kena baca. Jangan beli Quran patok tarah kulak ke dia tak baca sekali habuk. Ni bukan dia. Ini Quran adat Islam kita. Bila ada Quran, Quran segi makna baca, bacaan kita kena baca. Kitab mana tulisan. Karena Quran ni mula-mula turun gitu, Allah Taala Nabi kita Muhammad panggil katabatul wahyi. Katabah jamak pada katib. Katib mana penulis. Nabi kita bila turun Quran, Nabi kita baca, dan Allah Ta'ala beri ke Nabi ni ingat selalu bacaan, tak serupa. Maka dia panggil penulis Quran. Cerita panjang. Jadi Quran ditulis, peringkat pertamanya ditulis atas kain buruk, atas tulis-tulis kipah menata ni, tulis-tulis kipah masuk. Zaman hari tu tak ada kalam, tak ada kertas, tak ada berapa. Kitab Quran dalam kepala para hafal, atas kitab para tulis. Yang menyebabkan bila kita baca Quran, arti kita baca ibarat yang sah. Kalau ada salah Quran yang orang tulis, orang cetak salah, orang boleh marah lalu. Dunia lalu ni pula makin ramai baca Quran, hafal Quran. Budak Cina pun hafal Quran, orang India pun hafal Quran. Hamba mengaji di India 5 tahun duduk di Dewan. Peringkat yang pertama sekolah hamba tu hafal Quran dulu. Joyang popular kecil-kecil hafal Quran. Kita yang tak hafal Quran, mas malu tengok budak-budak India hafal Quran. Aku ni orang Melayu, guru Quran kampung ramai, aku tak hafal Quran. Kerana ketika tu masa hamba ni, masa tahun 40-an 50-an ni, orang tak hafal Quran. Orang kata hafal Quran ni boleh pahala, tapi kalau terlupa dosa besar. Kita disebut dosa tu naik gerung, tak jadi hafal Quran, takut berdosa, tak ingat kepala. Padahal kalau kita hafal Quran boleh pahala. Pahala tu tergelar, takut kau dosa lupa. Itu suasana zaman hari tu. Suasana zaman lah ni lain. Alhamdulillah. Situ hafal Quran, sini hafal Quran. Mula-mula kajian Kelantan buat ialah apa ni, sekolah hafal Quran di Pulau Condong. Baku berkembang ke Pak Lolon, rata-rata orang hafal Quran, Pak mana-mana hafal Quran belaka. Sikit lagi yang nak tengok Tok Mulu hafal Quran, bukan sekat DO je ada. Tok DO hafal Quran, MB hafal Quran, Tok Mulu, Tok Gawa segala hafal Quran belaka. Jadi Quran bila ada dalam kepala kita, pas kita tolak Quran, kita berasa aku ni depan dengan neraka, depan dengan syurga. Quran boleh tolong aku kalau aku turut dia. Kalau tak tolong aku, sikit lagi dia sebut inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'mal. Tak ta'mal, sikit lagi dia sebut inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu. Muhammad, tolong beritahu kepada malaikat aku atas dunia ni, nastansikhu ma kuntum ta'malu. Malaikat aku ni nastansikhu kita panggil salin semula. Lalu ni kita panggil putus step. Nastansikhu, malaikat aku kerja dia ambil putus step segala kerja buatmu. Memakah gapo ada putus step akhirat dulu. Mau cerah ko, mau curi ko, mau apa, mau tidur, mau bang kecil beruk gapo pun semua ada putus step berlaku di akhirat. Tak ada benda atas dunia ni perhatian demokrasi ko.
komunis ke, nasionalis ke, boleh buat putus setiap rakyat. Tak ada. Bodoh kalau kerajaan kira polis jaga orang. Seorang rakyat, seorang polis. Seorang rakyat, seorang polis. 24 jam jaga rakyat. Kerana putus setiap semua-semua. Kerja bodoh. Tapi Islam sebut, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu. Kami, Muhammad, aku ni, aku kirim dekat putus setiap berlaku. Mengkecek ada dalam rekod putus setiap. Membuat apa saja mencuri tengah malam buta orang tengok pun ada putus setiap akhirat kalau. Bila putus setiap tubik mana ada akhirat kalau. Lagu mana jadi? Kalau polis takak kita ke mahkamah, dia polis buat tubik gambar, duk tengah curi. Gambar duk tengah buka pintu kereta orang, gambar. Kita nak lagu mana? Lo ni ada berapa kamera tertutup berapa panggil di perjalanan raya hari tu ban je. Lo ni jalan raya sebab ada jong gambar. Kereta siapa sampai pala sampai ekor semua ada belakang. Ini perhali semua. Jadi kalau kerajaan Habib berjuta-juta setahun ambil buat kamera letan, kamera tertutup ni, lama dah benda ni dibuat oleh Allah Taala terhadap manusia. Dia sebut dalam surah ni, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami putus stek ma kuntum ta'malun. Kana fi'il madhi ta'malu fi'il mudhari'. Campur fi'il madhi fi'il mudhari' ni memberi makna istimrar dawam. Sentiasa kerja buat, kamu tidur, bangun, makan, minum, kecil, bawa, buah, mapuh, gapo semua sekali, semua adalah putus stek aku belakang. Jadi kena kita sebagai seorang manusia yang punya akal fikir beringat molek. Nak buat gapo buat. Nak cari harta banyak cari, tapi ingat putus stek akan dedah akhirat kelak. Kena aku tidak mendak kerja ni Al-Quran ataupun tak kena. Nah, ini para hadis. Ini kelebihan beragama. Kelebihan beragama ni ialah fikiran kita jauh mikir sampai ke akhirat. Satu. Yang keduanya, minallah. Kitab ni mari pada Allah. Minallah. Allah nama bagi Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Orang baru jamin hari tu, yang 70 tahun 80 tahun hari tu, buat kita tidak banyak tok guru. 80 tahun 90 tahun hari tu tok guru agama tak banyak. Kelantan ni amo ingat Gemulah Menteri Besar Kelantan, kita orang panggil Perdana Menteri Haji Nikmu umur dia di Bangor tu, dia Menteri Besar Kelantan, orang panggil Datuk Perdana. Dia baik yang Gemulah Raya hamba. Umur dia buat di kedai lalat. Bila naik kedai lalat, dia pecek-pek kereta tegak. Hari tu dia nak kaya hamba pergi lah. Hamba pergi tu punggung ni, tu ayah. Dia rakyat di Kota Baru ni ada seorang nikmat hak pandai penulis. Luar bandar Kota Baru ni ada seorang hak pandai menulis. Duduk di Merebah. Tak tahu siapa dia. Dan hak apa Quran mengingat daripada Kota Baru seorang je. Orang panggil Haji Mak Hafiz. Haji Mak Hafiz. Seorang daripada Kota Baru ni. Jubah siang malam pagi petang pergi masjid berjubah berapa ni. Haji Mak Hafiz. Hak apa Quran seorang. Hak pandai menulis seorang. Allah raham Tok Kelasan. Guru hamba di Kapus Sirih. Mari sini pakai kasut. Orang panggil tak usah kaki buku. Kerana orang tak pakai kasut. Orang ketika tu kaki ayam. Tangga tu ada gayung, ada payah nak basuh kaki. Hok yang tamadus sikit pakai teropah. Budak-budak pondok pakai teropah. Tu imam pakai teropah. Orang pakai kasut zaman Tok Kelasan tu tak usah kaki buku. Nak rayaknya ilmu pak kita terlalu amat ke belakang. Lo ni ilmu tersebar, termasuklah ilmu Quran. Baca Quran, tajwidnya, taranum, toba kembang sekarang ni. Baki laginya, kita ni kalau kita baca Quran sekadar betul tajwid ya, nak sebut ha lagu mana, nak sebut sin lagu mana, nak sebut suat lagu mana. Kalau kita baca Quran sekadar nak betul tajwid ya, arti kita nak suruh kita ni jadi dah Arab ya. Hak Arab baca dengan aku baca serupa. Tak betul. Nak lanjut naik sekali lagi. Kalau sekadar nak baca betul tajwid ya, arti kita nak suruh lidah kita ni serupa dengan Arab. Serupa dengan Abu Jahal, serupa dengan Abu Lahab, serupa dengan Abu Bakar. Abu Jahal, Abu Lahab ni tak mengaji tajwid, muka dia Arab. Setiap kali dia kecil lagi tajwid dia ada. Jadi kalau kita mengaji Quran sekadar dia serupa dengan Abu Jahal, tak ada arti. Atas pada Abu Jahal dia lah iman bil Quran. Hidayah, korek kandungan Quran itu benda apa? Itu barulah kita ni orang panggil apa ni qari'ul Quran, baca Quran, bukan sekadar tajwid taranum dia ada, bahkan hafal Quran apa semua sekali. Apa nama faham dia punya kandungan. Satu, Quran turun daripada Allah. Siapa dia Allah? Al-Azizul Hakim. Allah ni zat. Sifat dia nya ada 99. Kalau kita panggil Asma'ullah Al-Husna. Nama Tuhan ia
molek-molek belaka. Dalam ayat Quran sebut sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Muhammad, tasbih nama Tuhanmu. Tuhanmu Allah. Kita nak kenal Allah lagu mana? Kalau Tuhan tak pernah diri dia, mana orang boleh sebut Allah ni benda ni? Mana orang boleh sebut lagu tu? Kalau Tuhan cerita tak payah. Ini kelebihan kita beragama dengan agama Islam, iaitu Tuhan kita bukan pohon kayu, bukan kubur keramat, bukan berhala, tapi Tuhan kita Allah. Siapa dia sebut Allah? Allah. Allah ajar kita nama aku Allah. Sifat akunya, mu nak kenal aku, mu tak boleh kenal tubuh aku. Supaya tuan-tuan kenal hamba. Hamba kena tuan-tuan. Hamba boleh kenal melalui tubuh. Tuan-tuan boleh kenal hamba melalui tubuh. Hak tinggi sekian, jalan sekian, ni Aziz tu. Hak kurus sekian gemuk, tu ni Aziz tu. Suara lagu ni, tu ni Aziz tu. Kita boleh kenal orang melalui tubuh dan melalui sifat. Allah Ta'ala kita nak kenal dia melalui tubuh, dia tak ada tubuh. Tubuh lagu mana kalau dia ada tubuh, sebab kita juga. Kita mana boleh jadi Tuhan. Jadi Allah Ta'ala dia beritahu pada kita sifat. Sifat aku ni 99, termasuklah Al-Azizul Hakim. Aziz la yumathilu syai'. Al-Aziz maknanya la yumathilu syai', tak ada tandingan. Tuhan ni supaya apa? Tak boleh. Nak kata supaya angin ke? Tak boleh. Nak supaya nelai supaya tok janggut ke? Tak boleh. Kerana nak tanding Tuhan dengan benda tak boleh. Kerana tak ada benda atas dunia ni hak boleh ditandingkan. Kerana dia laisa kamitsli syai'. Al-Hakim maha bijak. Tuhan Muhammad wa akun hakim. Hakim kita panggil maha bijak. Bijaksana. Mana sebarang benda aku wayak kamu ni baik aku larang aku suruh membawa pada masa depan yang cukup baik. Syurga neraka. Syurga neraka ni aku buat. Kalau aku buat langit boleh, mu tengok. Buat bumi boleh. Buat pasir boleh. Buat benih. Benih terung. Benih lada. Benih timun. Benih sikit je. Benih lada. Cik je. Dekat seluruh gigi. Tapi kalau tanah dia, dia berdaun. Dia batang. Dia berakar. Dia bunga. Dia buah. Daripada benih yang begitu kecil, buah dia banyak sebako. Mari mana benda ni? Mari mana buah sebako tak Allah nak bawa ni, padahal tanah putih kecilnya. Siapa dia buat? Allah. Tak ada siapa dia boleh mengaku, hei butir benih, hei butir lada, mu kena tumbuh, mu kena berdaun. Tak ada. Sebab suruh tak jadi apa. Allah buat bumi. Dan nak boleh ketemu benih tu kena ada bumi. Siapa dia buat bumi? Allah. Kena ada cahaya mentari. Siapa dia buat cahaya mentari? Allah. Kena ada air hujan. Siapa dia buat air hujan? Allah. Siapa kena ada oksigen, kena ada butir. Kita makan butir, kita makan buah timun, telan dengan butir-butir, tak tumbuh. Kita makan timun, telan dengan butir-butir, timun Cina, timun gau, telan butir-butir, tak tumbuh. Kenapa? Tak ada cahaya mentari, tak ada oksigen, tak ada gapo air embun, gapo tak ada. Kalau salah itu tubik ke mulut kita, teruk kita dibuat. Tapi Allah Ta'ala mau kesian belah pada kita, maka dia buat benda ni untuk perlu kita manusia. Allah Ta'ala buat dunia untuk letak manusia. Manusia Melayu, manusia Cina, manusia India, manusia Inggeris. Allah Ta'ala buat dunia untuk letak manusia. Manusia sendiri untuk fikir agama. Jadi Allah Ta'ala buat bumi untuk manusia dan manusia sendiri untuk Allah. Tidak kata manusia untuk manusia, manusia untuk manusia. Tak. Allah Ta'ala buat bumi untuk perlu manusia dan manusia sendiri untuk jaga. Allah Ta'ala, hukum Ta'ala. Cukup logik, dia cukup nasabah. Ini sebab tu Islam ni hidup dia dengan dakwah. Dakwah tu ceramah ke, tebah jemaah ke, tazkirah ke, apa lagi, campaign ke, apa saja agama ni dia bergerak dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan, sebab itulah Islam ni tunggu 15 tahun. Budak kecil tak berdosa, terbiar ajar budak tak reti. Jadi Tuhan tunggu. Tuhan pero free. Pero sampai 15 tahun, sampai akhir balik kita panggil, barulah terpiku. Apa panggil al-amru wan nahi. Hak Tuhan suruh pun kena atas budak. Belum pada ni budak kecil buat apa tak berdosa. Hak dosanya mak pak dia tak ajar. Kita budak kecil bawa lembu padang, makan padi orang, makan buah padi orang, tak berdosa. Lembu tak berdosa, budak tak berdosa. Lembu tak berdosa kerana dia lembu, tak ada akal fikiran. Budak kecil tak berdosa kerana dia budak, tak erat nak fikir hukum Tuhan. Hak yang bersanya pak dia, mak dia tak ajar. Awal kita tu lembu padan ni jangan makan lembu orang. Tiba-tiba tak ajar makan lembu. Jadi mak pak dosa tak tanggungjawab.
anak tak semayang kau, anak tak puasa kau tak cerita berdosa. Yang berdosanya ialah mak pak dia tak didik. Ini cara yang betul kita kena terima, ya betul. Dengan sebab tu agama ni bagian berat. Waktu Allah Taala sebut inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Mula-mula nabi jadi nabi ni dalam banyak-banyak ayat tu sebut inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Hey Muhammad, aku nak lempar padamu kata yang berat. Inna sanulqi 'alaika. Hey Muhammad, kita akan lempar padamu kata yang berat. Sudahlah berat, lempar pula. Barang berat orang beri, barulah kita ni barang berat lempar gunung. Menimbulkan rasa gerun dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang bila gerun itulah apa ni, orang sangat kita bersedia untuk pikul. Orang yang kerja lori ni, oleh atas lepas tim berat, oleh bawah dia sambut. Kalau orang bau tak pandai menyambut, patah dengan dia. Tapi kalau orang pandai bau ni pandai sambut tim berat, pandai dia yang menyebabkan sebutir lori tak ada apa-apa. Barang lori habis dipunggah dan apa ni, orang sangat dia tak ada usaha. Kenapa? Dia pandai menyambut. Kita ni kena reti agama ni barang berat. Suruh sedekah, oh dia nak sedekah, nak boleh 10 riyal ke senang aku tiba-tiba suruh sedekah. Berat pun dah boleh ganti akhirat kalau gak ingat. Bangun pagi tengah orang tidur sedap, kita baru habis tutup bola pukul 3 baru habis berjeban dah Allah. Nak bangun tak bangun, kena bangun. Berat lah muka agama ni, tak ada soh orang ringan, berat berlaku. Nak makah bah berat. Tak ada subsidi, anak sekolah tak ada buku, tak ada buku gapo, padi baja padi tak ada, berat. Tapi tak ada subsidi, dia berdosa. Aku tangguh anak bini, tak ada subsidi, tak apalah, mu berdosa, aku boleh pahala sabar. Berdosa gapo untuk boleh dosa, gapo rugi aku boleh pahala. Guna akal yang sikit, insya-Allah segala-gala. Fasbir kama sabar ulul azmi. Mungkin sabar Muhammad sebagaimana nabi-nabi yang ulul azmi sabar. Fikir jauh sampai ke akhirat, insya-Allah segala-galanya selamat. Satu, inna fis samawati wal ardi laayatil mu'minin. Inna fis samawati wal ardi laayatil mu'minin. Sesungguhnya di 7 langit, dia 7 tala bumi, khususnya mengandungi tanda-tanda bagi orang mukmin. Ujung kita ni ada ayatul mukminin, hak bawah tu liqaumin yuqinun, hak bawah lagi liqaumin yaqilun. Quran ni mari langit tidak untuk semua orang, tidak untuk semua orang. Orang mana hak Quran boleh pimpin? Orang mukmin, orang yuqinun, orang yakin, orang yaqilun, orang ada akal fikir. Tidak semua orang Quran ni boleh pimpin. Hak boleh pimpin yang pertama orang mukmin. Tak kira mu ni Melayu, kau Cina, kau India, kau Inggeris, orang asli keasalkan mukmin, insya-Allah Quran pandailah pimpin. Ataupun liqaumin yuqinun, orang yakin. Yakin dengan mukmin kira-kira serupa. Tapi apa pengertian lain-lain. Yakin ni kita Melayu panggil yakin. Beriman ni bukan Melayu beriman juga, tapi beriman tu agak-agak bergantung dengan surga neraka. Yakin ni yakin kepada kekuasaan Allah Taala. Tengok Tuhan kata wa fi khalqi, jadian langit, dia jadi bumi, tanda. Dia sebab tu hamba kata cikgu-cikgu hak mengajar geografi, hak mengajar geosains, hak mengajar ilmu falak ni kena baca ayat ni, syarah ayat ni pada budak-budak, supaya budak-budak tu bukan reti masalah langit bumi saja, bukan reti masalah galaksi saja. Ujung tu kena ayat. Galaksi ni orang tak buat, bumi orang tak ada orang boleh buat, langit ada buat. Dan graviti ataupun jazibiyah, kalau kita tengok dalam peta dunia ni, Google ke apa semua sekali, tengok bumi ni melapung di atas, tak ada tali, di bawah tak ada tukar. Apa kata kalau bumi ni kelecak, sebab budak-budak main belon kan, cium belon terkabur. Belon waktu terbit daripada mulut anak kita, bila dia siup benda belon ni terkabur, terbang. Kalau salah bumi ni berterbang yang berlaku, tak jumpa nasib dah kita. Tapi bumi tidak berterbang, dia pusing dunia ni 24 jam terus takut. Di pagi tadi naik pagi, pagi esok insya-Allah kau tak kiamat naik pula. 24 jam terus takut. Besar-besar bumi dia boleh musing keliling matahari ni, keliling matahari 24 jam. Depan matahari cerah,
gelap jauh pada mentari jadi malam. 24 jam musim kuasa mana kau tidak kuasa Allah Ta'ala. Tak ada orang yang boleh pusing 24 jam barang benda besar. Bumi ni kalau kira palas pun kita palas Timur tu memakan masa 25 km tak salah hamanya. Mana kalau kita buat bumi ni kita belah gitu, garis lentang dia ni memakan masa 25,000 km kalau tak salah hamba begitulah. Para hadis semua bagian berat. Motosikal kita mampu nak tolak peluh kita tengah jalan, motosikal mampu tak ada minyak tolak kita nak menyapa stesen bah, nak stesen minyak ni peluh kita, itu baru motosikal. Kereta tak tolak mana, kau tinggal begitu. Ini nak tolak bumi supaya bumi musim 24 jam itu mesti takut ni bukan kerja manusia. Musim juga Amerika tak mengaku dia pusing, Rusia tak mengaku dia pusing, kita tak mengaku, tiba-tiba musim juga baik duit Allah. Daripada pusingnya inilah keluarnya cahaya mentari, keluarnya angin, keluarnya hujan dari langit ni. Ahli sains kata hujan ni asas silahnya cahaya mentari duduk suang atas sungai, atas laut. Sebab tu kita pergi patah lihat petai nampak berdebu ni buat hasil daripada air laut terpanah. Kalau kita ambil air secerta bubuh dalam tekor kita, keni kita gelegok naik uap lama-lama kering air sekendi. Begitu juga ni naik ke langit akan berdepan dengan tabaqah zamhaririyah dalam istilah Arab. Mana kawasan beku, kawasan sejuk, maka dia bertokor tu panggil jadi hujan, pas mari panas cair turun hujan. Tadbir Allah Ta'ala nak boleh ke manusia ni hidup ni bukan nak pada langit, bukan nak pada bumi, bukan nak pada mentari, bukan nak pada air laut, bukan nak apa, nak turun air, nak suruh manusia boleh makan nasi sebutir berah makan kita ada proses begitu kali banyak para hadis. Sebab tu anak-anak kita makan nasi tumpah kita duduk dia jangan awal nasi tumpah tu kena ambil. Nak boleh ke nasi sebutir ni 4 bulan nabu galo hujan. Hak nabu tu tak apalah kita, tapi tak tabu berapa, tabu putih padi. Putih padi tak boleh buat, tak ada orang yang boleh buat putih padi. Kita hanya jual tabur, tanah ada dah, putih padi ada dah. Tabur balik ke rumah, siapa dia je pecah putih padi. Putih padi kalau arak kita pecah punah jangan habis tangan kita nak pecah putih padi. Dia taklah perut kami tak payah wayak padi gunung pecah putih mata dah. Putih gaya kita gi tu bukan tengok dah apa dah, tengok tumbuh ke tidak, tak tumbuh wayak kabin ni tak tumbuh padi kita. Tu ialah kita boleh wayak. Gi pejabat tanaman cek ambon nabu padi tak tumbuh seperti abu, minggu dah tumbuh. Pegawai kata hon wak gan nampak cik, tu ialah hon wak gan ni habis nilai sains kita nya. Jadi tumbuh putih padi di atas tumbuh daun. Ahli sains kata daun-daun ni tangan kita nak jamuh gapo, jamuh dengan tangan. Putih padi dia tumbuh luar daun tu tangan dia, tangan nak ambil cahaya mentari, nak ambil oksigen, nak ambil nitrogen, nak ambil berapa, pas bawah pula akar ni dia cari makanan, nasi dia berapa dia nak suruh sama. Akhir saya tubik bunga, bah pada bunga tubik buah, bah pada buah tu masuk isi, boleh makan sebutir. Makan nak boleh ke sebutir ni bukan nak pada berbulan-bulan, bukan nak langit dan bumi nah. Tiba-tiba kita tumpah tak tahu begitu saja. Nabi kata bila mau makan perhabis. Sebab tu bila bubuh dalam pinggan jangan bubuh banyak, bila tak habis tahu saja. Ini apa kufur nikmat Allah Ta'ala, tak ada berkat. Nabi kata mu bubuh dalam pinggan mu pada-pada yang mu nak makan. Ya kalau tu pos butir mu ambil makan. Fa innaka la tadri ainal barakah. Kerana kita makan ni bukan nak suruh kenyang perut, ya dak. Perut nak kenyang dan berkat. Berkat butir nasi mana tak tahu. Betul nasi kita makan dah kok hok tumpah telata kita tak tahu. Sebab tu bila tumpah ambil makan. Nabi kata ambil basiu, takut ada siapa gapo siap makan. Boleh jadi hok tumpah tu hak mana berkat. Berkat ni manja, kita panggil berkat an-numu wa ziyadah. Berkat maknanya makanan kita biar jangan kenyang sekat atas dunia saja. Masuk dalam kubur pun nak suruh kenyang juga, pada masyarakat nak suruh kenyang juga. Jangan kenyang sekali makan sekali nak kenyang, berkat tak peduli. Itu lembu kubak. Lembu kubak tak apa, dia lembu. Makan rupuk gapo nak suruh kenyang, dia berok gapo, berkat tak ada, dia muka dia lembu. Kita ni bila kita makan nak ke kenyang dan nak ke berkat, muka kita ni orang. Orang dia semua nama sebut tu kalau boleh ke cikgu hok pandai sains gapo dia boleh sebut banyak lagi. Dia boleh wayakkan anak murid dia. Awal cikgu wayak ni balik kumuh wayak kumuh pula.
biar sedar budak kecil lagi, budak pelajar kecil lagi dia reti bahawa sebanyak benda-benda dalam muka dunia ni bukan pandai-pandai orang saja, tapi campur tangan daripada Allah Subhanahu taala. Hak ni hak kita naknya supaya duit kita, ke anak kita, cucu kita, pangkat kita, berapa air kita minum pun lain pada tubuh segar, suruh manja apa ke akhirat. Nah, ini kita panggil berkat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berilah kepada kami rahmat melalui Quran. Waj'alna imaman wa nuran wa hudan. Jadilah Quran ini menjadi tu imam kami, jadi cahaya kami, dan rahmat daripada-Mu kepada kami. Waj'alna hujjatan lil akhirat. Biarlah Quran menjadi layar untuk bela kami, ya Rabbal alamin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ya Allah, kami yakin satu hari nanti kami akan mati. Pada mati kami akan dihidup balik untuk disoal oleh malaikat, disoal oleh Allah Taala sendiri. Ya Allah, bila kami masuk dalam kubur, kami tak bawa air untuk minum di padang mahsyar. Kami tak bawa beras untuk kita makan di padang mahsyar. Kami tak tahu biduan anak bin tak tahu lah kuana. Pangkat yang ada pada kami, pengaruh yang ada pada semua tak ada berlaku. Ini sebab itu ya Allah, kami hanya menopang syafaat Nabi Muhammad SAW. Kami tak kenal Nabi Muhammad kerana kami bawa beranak lepas pada Nabi mati 20,000 tahun. Nabi Muhammad tak kenal kami kerana dia mati dulu pada kami. Tak ada cara lain pada pertolonganmu memperkenal kami dengan Nabi Muhammad dan perkenal Nabi Muhammad pada kami kerana kami berusaha turut ajaran Nabi Muhammad. Halal haramnya, sunat makruhnya, dosa pahalanya, syurga neraka, kami turut mudah-mudahan nak usaha kami tu ajaran Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad kenal kami dan kami kenal Nabi Muhammad, dapat syafaat kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Para hadirin, ada benda lagi ni. Ni semua ni ada buku baru ni. Koleksi Mutiara Kata. Ada buku baru. Kita beli. Yang keduanya untuk melancarkan CD di Barat. Para ni semua ada CD di Barat Halaqah. CD di Halaqah. Biar dikeluarkan oleh Jabatan Halaqah Negeri Kelantan dengan harga promosinya RM8 sallallahu alaihi wasallam. Pada dia beli wakaf baik beli. Baik beli di sini. Jadi sekalian CD boleh dapat di persekitaran ada di tempat-tempat di depan